Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakirni ma nusitu amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, pengusi surau, ahli jawatan kuasa surau, OBT, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita, dapat kita pada malam ini untuk hadir sama-sama solat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah memberikan sedikit kelapangan waktu kepada kita bersama untuk duduk lepas maghrib mendengar kuliah tazkirah maghrib malam ini. Moga-moga ia menjadi amal-amal saleh yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak nanti. Moga-moga ia memberatkan timbangan amal baik kita ketika mana kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah, amin. InsyaAllah, muslimin muslimat hadirin hadirat yang kasih sekalian, pada malam ini kita akan sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Ini karya agung lah Al-Imam An-Nawawi. Bagi kita mazhab Syafi'i ini kita mempegang lah. Sebab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, dia merupakan rujukan yang muktabar dalam fiqh mazhab Syafi'i. Maksudnya kita ni yang berpegang pada mazhab Syafi'i ni perlu sebut Al-Majmu' tu, okey. Imam Nawawi kan. Orang tak komen lah pandangan-pandangan dia. Dan kita mengambil kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab ni berjilid-jilid, berbelas-belas jilid. Kita hanya ambil satu tajuk aja. Tajuknya salat Jumaat. Ni mula daripada kita sebelum PKP tu kan. Kita ambil tajuk ini. Masih baru sepertiga, ada 2/3 lagi ya. Karya Al-Imam An-Nawawi. Dan kitab ini, tajuk ini diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Pahang. Kita telah membicarakan banyak tajuk dan kuliah kita yang terakhir di sini ialah pada 13 hari bulan 11 yang lalu. Kita berada pada muka surat 153 bulan 11, bulan 12 tu saya pergi umrah, tak ada. Bulan 11. So banyak tajuk telah kita bicarakan. Kita tengok sekali lalu tajuk-tajuk yang telah kita bincangkan. Kita telah membincangkan tentang pengenalan hari Jumaat, hukum solat Jumaat, solat kanak-kanak, orang gila, perempuan, solat orang musafir, hamba, pesakit, solat bagi orang yang bermukim, orang yang tak dengar azan, solat Jumaat bagi orang yang takut, yang ditimpa hujan ataupun menemani pesakit, solat Jumaat orang yang ada keuzuran tetapi hadir juga ke masjid. Kemudian hukum solat Jumaat pada hari raya. Hari raya jatuh pada hari Jumaat. Kita dah bincangkan bagaimana. Kemudian solat zuhur bagi orang yang tidak wajib pula mengerjakan solat Jumaat bagaimana. Solat zuhur sebelum luput waktu Jumaat bagaimana. Orang yang datang musafir kan, dia sembahyang Jumaat. Hukum meninggalkan solat Jumaat bagi orang musafir. Apa pula hukum berjual beli pada hari Jumaat. Kita dah bincangkan. Kemudian kita membincangkan tempat mendirikan solat Jumaat. Dia perlu bangunan yang macam mana, spek dia benar mazhab Syafi'i. Kemudian kuliah kita yang lalu, yang terakhir kita membincangkan bilangan ahli solat Jumaat. Kan? Tu yang kuliah kita akhir lah. 40 orang, ada kata ada 12 orang, 4 orang, 3 orang. Itu semua telah kita bahaskan. Perbandingan di antara satu mazhab dengan mazhab lain kita dah bicarakan pada kuliah yang lalu. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan masuk tajuk para jemaah beredar semasa solat Jumaat didirikan. Dia kalau kita baca kitab fiqh ni menarik tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak terfikir ada pula tajuk macam ni. Tajuk dia, para jemaah beredar semasa solat Jumaat didirikan. Orang sembahyang Jumaat kan, habis khutbah, Bilal kamat. Orang dah kamat semua, imam nak takbir tu pakat lari je tu.
Ada dia fikir boleh jadi macam tu kan. Tak logik dia. Tapi fiqh dia fikir. Kalau macam tu sebab kita kena 40 orang. Tiba-tiba pakat cabut belaka. Kita semayang. Takdir Tuhan dia tak ramai jemaah kan. Ada 50 orang kata kan. Lepaslah 40 orang. Tiba-tiba lepas kamat dia. Yang ni sakit perut. Yang ni sakit perut. Tinggal 30 orang aja. Yang takbiratul ihram ni. Macam mana hukum dia? Ada mikir gitu. Kita tak cannot brain orang kata sekarang ni kan. Cannot brain macam tu. Tapi ada tajuk. Fiqh tu dia berjaga kadang. Fiqh dia ulama ni. Fiqh ni dia banyak riyadhat. Maksudnya dia otak kita tu suruh berfikir lebih sikitnya. Okey, jadi tajuk dia para jemaah beredar semasa solat Jumaat didirikan. Solat Jumaat dia khutbah bukan khutbah. Ni solat Jumaat dah. Khutbah tu cukup 40 orang. Solat Jumaat dah sebahagian keluar. Kita tengok apa dibincangkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dia kata, fa in ahrama bil adat summa faddu anhu fa fihi thalathatu aqwal. Dia kata, ahaduha in naqasal adadu an arba'ina lam tan'aqidil jum'ah li'annahu syartun fil jum'ah fasyurita fi jami'iha kal waqti. Wa thani in baqiya ma hu ithnani atammal jum'ah li'annahum yasiruna salathatun wa dhalika jam'un mutlaq fa ashbaha arba'in. Wa thalis in baqiya ma hu wahid atammal jum'ah li'anna al-ithnaini jama'atun wa kharrajal muzaniyu rahimahullah qawlaini akharaini. Ahaduhuma in baqiya wahdahu jaza ayyutimal jum'ah kama qala Syafi'i rahimahullah fi imami ahram bil jum'ah summa ahdath innahum yutimuna salatahum wuhdanan raka'ataini. Wa thani in kana salla rak'atan summa faddu atammal jum'ah wa in faddu qabla rak'ah lam yatimul jum'ah kama qala fil masbuq idza adraka mal imam rak'atan atammal jum'ah wa illam yudrik rak'atan atamma zuhra. Fa min ashabina rahimahumullah man athbata qawlaini wa ja'ala fi mas'alati khamsata aqwal wa minhum man lam yusbit faqala idza ahdas al-imam yabnuna ala salatihim li'anna al-istikhlaf la yajuzu ala hadzal qawl fa yabnuna ala salatihim ala al-hukm al-jama'ah ma'al imam wa hahuna al-imam la tata'allaq salatuhu bi salati man khalfahu wa amal masbuq fa innahu yubni ala jum'ah tammat syurutuha wa hahuna lam tatim jum'ah fayabni al-imamu alaiha. Ni dia kitab Al-Majmu' Syarah Mu'azzam ni. Tiap-tiap tajuk tu nak masuk tu dia bawa matan tu. Ceritakan matan tu, matan daripada pengarang. Nah, kemudian baru dia syarah. Kita tengok, kita baca lah Arab tu, ambil berkat sikit, tuan-tuan dengar. Ada bunyi-bunyi Arab sikit tu kan. Dia kalau faham sedap sebenarnya. Kita faham, tengok. Okey, kata pengarang berkata, pengarang kitab dia kata, jika imam takbiratul ihram dengan bilangan ahli Jumaat yang cukup. Imam duduk ke depan, lepas kamat dia takbiratul ihram. Allahu Akbar, kan? Masa dia takbiratul ihram tu cukup bilangan Jumaat dia. Berapa orang? 40 orang. Mazhab Syafi'i dia kata. Kemudian lepas takbir, mereka beredar daripadanya. Dan imam takbir, jemaah dia kata, kita ni ada 45 orang. 10 orang dia berhal, jom kita perkena imam. Dia kata 10 orang, kita tarik diri. Kita keluarkan saja. Nak pedajai imam kan. Solat Jumaat dia. Kemudian mereka beredar daripadanya. Maka dalam persoalan ini terdapat 3 qaul. Ada 3 pandangan. Bila imam takbiratul ihram, jemaah keluar lepas tu. Ada 3 qaul. Yang pertama dia kata, jika bilangan itu menjadi kurang daripada 40 orang, maka solat Jumaat tidak sah. Kata. Kerana bilangan 40 itu syarat pada solat Jumaat. Oleh itu, ia disyaratkan pada semua bahagian solat Jumaat sama seperti syarat waktu.
seringan ya. Cakap sikit, ada iklan ni batuk kan. So 40 orang tu kata pengarang. Ini yang qaul yang pertama. Qaul pertama, solat itu kena daripada mula takbiratul ihram sampai salam kena ada. At least 40 orang kena cukup. Mula pada takbiratul ihram sampai salam. Tak boleh kurang. Tu yang pertama dia kata. Dia kata kalau kurang tidak sah. Itu yang pertama dia kata. Kemudian yang kedua. Jika tinggal 2 orang bersama imam. Tinggal makmum 2 orang je. Lain pakat cabut. Jika tinggal 2 orang bersama imam, ini qaul yang kedua, pendapat yang kedua. Jika tinggal 2 orang bersama dengan imam, maka dia hendaklah menyempurnakan solat Jumaat. Sempurnakan juga solat Jumaat tu kalau makmum tinggal 2 orang. Kerana mereka menjadi 3 orang. Imam seorang, makmum 2 orang. Jadi 3 orang. Bilangan ini pula ialah jamak mutlak. Jadi kalau Arab ni dia ada bilangan. 1 disebut mufrad, 2 musanna, 3 jamak. Jamak ni ramai. Dia ada, kalau bahasa Inggeris dia 2 dia. Singular dengan plural bahasa Inggeris. Arab ni 3. Mufrad, musanna, 3 jamak. Maksudnya bila 3 dan ke atas ni dia nilai dia banyak. 3 banyak. Itu yang dia katakan bilangan ini pula ialah jamak mutlak. Secara umum kita kata banyak. Maksudnya kalau ada 3 orang. Oleh itu ia menyerupai bilangan 40 orang. Maksudnya kalau 40 orang pun dia kata jamak juga. Ini qaul pendapat yang kedua. Jadi dia kata sempurnakan salat Jumaat. Okey. Itu yang kedua. Kemudian pandangan yang ketiga. Jika tinggal seorang sahaja bersama imam. Tinggal apa Bilal je. Tadi ada dengan siap. Ni dengan siap-siap cabut. Tinggal Bilal je kan. Bilal bersama dengan imam. Lalu Bilal dia kamat. Lain semua pakat balik. Kan? Dia kata. Geng-geng OBT pun pakai habis. Tinggal Bilal ya kan. OBT pun cabut beratlah suruh maksum kan. Okey. Jika tinggal seorang sahaja bersama dengan imam, maka dia hendaklah menyempurnakan salat Jumaat. Kerana 2 orang masih dikira satu jemaah. Okey. Tadi kalau pendapat kedua dia sudut bilangan 3 tu jamak. Tapi kalau tinggal berdua je, tinggal Bilal dengan imam. Tinggal Bilal dengan imam. Maka sempurna juga solat. Sebab syarat semayang jemaah tu kena 2 orang. Kan? 2 orang tu kira jemaah. Kalau seorang tak jemaah kan. So, dia kata pendapat yang ketiga, ada 2 orang pun buat. Habiskan solat Jumaat tu. Sebab telah dikira je jemaah. Sebab nama solat Jumaat, solat kena berjemaah. So, istilah 2 tu dah masuk dalam istilah jemaah. Kan? Okey gitu. Kemudian dia kata, Al-Muzani ni baru kita terangkan maksud terjemah daripada kata musannif pengarang tadi kata. Kemudian Al-Muzani rahimahullah pula mengeluarkan 2 qaul yang lain. Tadi yang 3 tadi kata pengarang yang utama. Kemudian Al-Muzani ni ulama dalam mazhab Syafi'i lah. Jadi rujukan pula. Dia mengeluarkan 2 qaul yang lain. Dia tambah lagi ada 2 pendapat dalam Syarah Muhadzab ni. Dia tak ada 2 lagi pun pendapat. Ada lagi 2 pendapat. Yang mana Al-Muzani ni dia petik dari kata-kata Al-Imam Syafi'i. Apa dia? Orang lain tak nukil. Tapi Muzani dia nukil. Ada 2 lagi qaul dia kata Al-Imam Syafi'i punya. Iaitu yang pertama, maksudnya dia yang keempat lah. Tadi ketiga. Ni yang keempat dia kata. Jika imam tinggal seorang diri. Okay. Maka dia boleh menyempurnakan solat Jumaat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam persoalan imam yang bertakbiratul ihram dengan solat Jumaat. Kemudian dia berhadas. Sesungguhnya mereka iaitu para makmum menyempurnakan solat mereka secara bersendirian sebanyak 2 rakaat. Ini dia bawa satu situasi. Situasi macam mana? Situasi imam takbiratul ihram. Bila imam takbiratul ihram hari Jumaat, semayang Jumaat dah. Saja aku semayang Jumaat 2 rakaat jadi makmum, penuh tanda Allahu Akbar. Tiba-tiba dah niat dah, semua dah tengok. Baca Fatihah semua, baca surah semua. Tiba-tiba imam berhadas kan. Baru dia terperasan. Tak mandi wajib lagi pun teringat. Ataupun dia terkentut ke kan. Tak mandi wajib tu melampau lah kan. Tiba-tiba dia terkentut je. Dan dia terkentut. Yang belakang ni semua buat dono kan.
Yang ada kita sini kita ada backup kan, ada imam backup kan. Ini jenis tak ada lah kan. Jenis masing-masing dia kata imam dah berhenti dah. Ya, imam pun dia pun tutup mulut, dia patah balik ke belakang kan. Dia pun dia keluar lah. Jadi orang pun nampak bila dia adab tu, bila kita keluar kan, kita tutup mulut, dia jalan lah. Jalan keluar kan. Keluar ke tepi ke belakang ke, tengok jalan yang boleh. Orang tahu imam ni maksudnya dia ada masalah. Tapi orang tak tahu lah masalah apa. Dan ni disebut berhadas. Maka pada ketika itu, kalau tak ada orang take over naik jadi imam, kan? Maka semua dia akan jadi semayang sendiri-sendiri, kan? Maka semayang sendiri-sendiri itu dia kena semayang 4 rakaat zuhur ke 2 rakaat. Ni Imam Syafi'i sebut dia kata. Sesungguhnya mereka itu, para makmum, menyempurnakan solat mereka secara bersendirian sebanyak 2 rakaat. Maksudnya kalau seorang-seorang pun dia semayang 2 rakaat. Dia settlekan. Maka dia tak berjemaah dengan imam. Sebab imam dah keluar tadi. Dah jadi sendiri-sendiri, mufarakah sendiri-sendiri. Maka dia sempurnakan 2 rakaat. Taklah pula dia kena, sebab imam tak ada, kena tukar jadi 4 rakaat. Tak. Maka dia sempurnakan 2 rakaat juga. Ini kata Al-Muzani dibawakan qaul Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu jadi yang keempat. Jika imam tinggal seorang, itu bentuk yang pertama. Okey. Kemudian yang kelima, di sini 2 lah, yang kelima dia kata. Jika imam telah mengerjakan solat Jumaat sebanyak 1 rakaat. Okey, kemudian mereka beredar. Jemaah ni beredar. Maka dia menyempurnakan solat Jumaat. Jika mereka beredar sebelum 1 rakaat. Sebelum dapat 1 rakaat. Maka dia tidak boleh menyempurnakan solat Jumaat. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i berkata dalam persoalan makmum yang masbuk dalam solat Jumaat. Dia kata, jika dia sempat 1 rakaat bersama imam, bolehlah dia menyempurnakan solat Jumaat. Jika dia tidak sempat 1 rakaat, wajiblah dia menyempurnakan solat zuhur. Ini dibawakan yang kelima ni. Bagaimana? Ni qaul Al-Imam Syafi'i juga. Al-Muzani dia sebut. Kalau imam tu solat Jumaat, sempat dia dapat 1 rakaat. Bismillah. Masa dia rakaat pertama, semua ikut imam. Masuk rakaat kedua, pakat jemaah keluar semua kan. Rakaat kedua hilang semua. Jemaah pakat cabut semua. Kan? Jadi dah tak cukup orang. Maka bagaimana? Adakah jadi tak sah Jumaat dia tu? Terhentikah dia? Maka kata Al-Muzani, dia nukilkan yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i, kalau dapat 1 rakaat, maka dia boleh sempurnakan terus. Imam tu tadi, dia semayang. Masuk rakaat kedua, pakai hilang habis. Kan? Tinggal dia 2-3 orang ataupun imam tu seorang je kan. Maka dia tambah 1 rakaat, dia semayang je. Sebab dia dah niat tadi sebagai imam Jumaat dan dia dah dapat 1 rakaat bersama dengan 40 orang. Tapi cuma rakaat kedua, pakat cabut. Kan? Jadi sempurnakan 1 rakaat je lagi, maka selesai. Walaupun jemaah dah tak cukup 40 orang. Tapi kalau dia tak dapat 40 orang, tak dapat rakaat pertama atau rakaat, maka itu tidak boleh menyempurnakan solat Jumaat. Itu qaul yang kelima. Sebagaimana Imam Syafi'i berkata dalam persoalan makmum. Ini dia bawakan kias dia bagaimana? Bagai makmum yang masbuk, yang bukan muafiq. Tuan-tuan kalau pada hari Jumaat, takdir Tuhannya kita dengar khutbah. Dengar khutbah. Tiba-tiba waktu nak semayang, sakit perut. Sakit perut kan? Sakit perut. Perut Nabi tandas dekat ni kan? Nak terkentut-kentut kan? Pergi tandas. Pergi tandas, kena pastikan orang kamat, imam takbir, baca Fatihah. Kita kena pastikan kita dapat 1 rakaat dengan imam. Kan? Tapi kalau tuan-tuan masuk, tengok imam dah i'tidal, rakaat kedua, hilang. Masuk juga. Jangan tak semayang pula. Kemabek start motor balik pula, jangan. Boleh lagi. Kalau dapat 1 rakaat, rakaat kedua tu,
kita sempat rukuk dengan imam, rakaat 2 kita dapat Jumaat tu. Maka kita naik tambah 1 rakaat lagi. Okey. Tapi kalau andai kata kita tak sempat rukuk, maksudnya dapat masuk tahiyat akhir je. Kan, pergi tandas sikit, tahiyat akhir je sama dengan imam. Maka pada ketika itu kita akan ubah jadi solat zuhur. Naik balik tambah 4 rakaat lah solat zuhur, sebab kita tak dapat rakaat dengan imam. Itu al-Imam Syafi'i dia bawakan contohnya sebagaimana persoalan makmum yang masbuk dalam solat Jumaat. Jika dia sempat 1 rakaat bersama imam, bolehlah dia menyempurnakan solat Jumaat. Jika dia tidak sempat 1 rakaat, wajib dia menyempurnakan solat zuhur. Masuk juga jadi makmum tapi niat jadi zuhur. Tak niat jadi Jumaat. Okey. Kemudian kata pengarang, antara pada ashab kita, maksudnya ulama-ulama dan mazhab Syafi'iyah. Antara para ashab kita rahimahumullah ada yang menyabitkan 2 kaul tersebut dan menjadikan persoalan ini ada 5 kaul. Okey ya. Dia kata matan tadi dia buat ada 3 kaul yang asal. Yang 2 yang akhir ni Al-Muzani ni ditambahan daripada Al-Muzani. Kemudian para ashab kita ulama-ulama Syafi'i pula, ulama Syafi'iyah dan mazhab Syafi'i pula, ada yang menyabitkan 2 kaul tersebut, yang atas lah, yang 4 dengan 5 ini, dan menjadikan persoalan ini ada 5 kaul. So daripada 2 ni, so bila ulama tengok, ulama mazhab Syafi'i dia pecahkan. Ini boleh pecah kepada 5 bahagian pula. Okey. Apa dia kata? Antara mereka pula ada yang tidak menyabitkan 2 kaul tersebut. Lalu berkata, apabila imam berhadas, dia kata, hendaklah mereka membina atas solat mereka, yakni meneruskan dan menyempurnakan solat Jumaat sebagaimana yang asal. Dia kata, kerana melantik pengganti kepada imam yang berhadas tidak diharuskan berdasarkan kaul ini. Maksudnya, bila 2 kaul tu tadi yang dibawa oleh Al-Muzani tadi, ada ulama' ditambah lagi. Ulama' Syafi'i dia kata, kalau berdasarkan suasana ini berlaku, disebutkan melantik pengganti kepada imam yang berhadas tidak harus berdasarkan kaul ini. Maksudnya pendapat Al-Muzani yang nombor 4 ni tadi. Ni khusus pada itu. Biasanya kita akan gantilah. Dia akan ada imam mengganti. Tapi berdasarkan kaul ini, dia kata, tak boleh, dia kata. Kan? Sebab bila Al-Imam Syafi'i bila cakap kaul tu, dia akan ada terkait kepada beberapa perkara. Dalam konteks ini, dia kata tak perlu ada ganti imam semayang seorang-seorang. Itu ditambah lagi. Oleh itu, hendaklah mereka membina atas solat mereka berdasarkan hukum solat berjemaah bersama imam. Di sini pula, solat imam tidaklah bergantung kepada solat orang yang di belakangnya. Dia kata. Maksudnya imam, bila dia takbiratul ihram, dia tak terikat dengan makmum. Makmum yang ikut imam, bukan imam yang ikut makmum. Itu yang dia katakan. Solat imam tidak bergantung kepada solat orang yang di belakangnya. So imam, dia punya spek imam lah. Yang ikut makmum. Imam ni dia tak perlu terikat dengan makmum. Dalam konteks ini, dia kata. Adapun makmum yang masbuk, maka sesungguhnya dia membina atas solat Jumaat yang telah cukup syarat-syaratnya. Di sini pula solat Jumaat belum sempurna, maka imam perlulah membina atasnya. Kalau jadi makmum yang jadi masbuk, baru dia terikat dengan imam. Tengok imam tu rakaat dia berapa, cukup dah. Imam yang akan menanggung kalau Fatihah dia tak sampai. Tu. So dia pecah ke tu jadi 5 bahagian ya. Okey, habis. So dekat sini pada matan dia ada 3 kaul. Yang pertama, kemudian 2 lagi ditambah oleh Al-Muzani. Kemudian ada 3 lagi pandangan yang ditambah oleh ulama-ulama dan mazhab Syafi'i. Okey, habis. Itu rangka dia. Kita pergi kepada huraian. Huraian kepada matan itu. Okey. Huraian bahasa. Okey, satu yang pertama dia kata, ada perkataan al-infidad. Al-infidad. Al-infidad ni bermaksud bercerai-berai. Beredar dan pergi, daripadanya lah dinamakan al-fiddah. Tadi masa saya baca matan Arab dia ni,
Dia ada cerita orang beredar. Maksudnya bila semayang, lari cabut tu kan, keluar. Yang keluar tu nama dia in fiddah. Fiddah, dia keluar. Dia kata. Kesimpulan kepada apa yang disebutkan oleh pengarang, rahimahullah, dia kata, tentang persoalan para jemaah yang beredar meninggalkan imam semasa solat Jumaat, iaitu dua tarik. Okey, ada dua jalan. Apa bila membahaskan imam takbiratul ihram, jemaah cabut, pakat keluar. Ada dua tarik, ada dua jalan. Secara umum dia. Nanti pada dua tu dia akan pecah-pecah. Ini kesimpulan yang boleh kita ambil. Dia kata yang pertama, dalam persoalan ini, yang jenis yang pertama, dia pecah kepada dua jalan. Yang pertama, dia kata, dalam persoalan ini ada 3 kaul. Semuanya ialah kaul yang dinaskan oleh Imam Syafi'i. Maksudnya semua 3 kaul ni, tiga-tiga tu pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Mereka tidak menyabitkan 2 kaul yang dikeluarkan oleh Muzani daripada kata Imam Asy-Syafi'i. Okay. Ini yang pertama, jalan yang pertama, tarik yang pertama. Dia ambil 3, kemudian yang 2, yang Al-Muzani dia kata kaul Imam Syafi'i itu dia tak ambil. Dia letak dekat tepi. Itu yang pertama. Okay. Kemudian yang kedua, tarik yang paling sahih. Maksudnya jalan yang paling sahih, yang paling tepat, yang paling masyhur antara 2 jalan ini, antara 2 tarik ini. Dalam persoalan ini ada 5 kaul. Dalam persoalan membicarakan yang mana paling masyhur, yang mana paling sahih ini, ada 5 pendapat dengan menyabitkan 2 kaul yang dikeluarkan oleh Al-Muzani. Maksudnya ada 5 kaul campur dengan 2 pandangan Al-Imam Al-Muzani tadi. Yang maksudnya nak tengok yang paling sahih, yang paling masyhur, ambil 3 tu campur dengan 2 ni. Yang dikeluarkan, kaul yang dikeluarkan oleh Al-Muzani daripada kata-kata Imam Asy-Syafi'i tersebut, dia kata. Okey. Kemudian habis tu. Maksudnya ada dua jalan cara kita nak faham tu. Kemudian kata pengarang, dalil-dalilnya telah pun disebutkan oleh pengarang. 5 kaul tersebut. Ini sebelum ni kita dah bincangkan lah dia punya rangka dia. Okey. Dia kata yang pertama, kaul yang paling sahih, pendapat yang paling sahih, dia kata dengan sepakat kata para ashab. Maksudnya seluruh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i setuju dan menyebutkan ini merupakan pendapat yang paling sahih. Dia kata solat Jumaat itu batal kerana bilangan 40 orang ahli solat Jumaat adalah satu syarat. Dia kata, Bismillah. Kaul yang paling sahih, semua ulama dan mazhab Syafi'i sepakat solat Jumaat itu batal. Batal kalau imam takbiratul ihram, kalau Jumaat keluar. Kurang dari 40 orang, dia kata. Kerana bilangan 40 ahli solat Jumaat adalah satu syarat. Kalau tuan-tuan belajar, awal itu buat Jumaat kita dah sebut, syarat untuk Jumaat itu kena 40 orang. Kalau kurang 40 orang, dia start pada khutbah tu. Khutbah tu sampai imam salam. Jadi kalau kurang dalam solat tu, maka dia sebut sebagai batal. Sebab itu syarat sah solat Jumaat kena 40 orang. Oleh itu disyaratkan dalam semua bahagian solat Jumaat. Ini pendapat yang paling sahih. Yang paling sahih maksudnya memang kena pastikan memang bila imam tu salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tengok belakang. Ada 3 saf ni, 2 saf, okey, cukup 40 orang. Tapi kalau dia salam, tengok, tinggal 1 saf aja kena kira cukup 40 orang lah. Kalau tak cukup, dia tidak kan. Itu yang sahih, pendapat yang sahih. Berdasarkan kaul ini, jika imam telah bertakbiratul ihram, tetapi para makmum berlengah-lengah, kemudian barulah mereka bertakbiratul ihram. Jenis makmum ni, imam dah takbiratul ihram, makmum jenis lepak, rehat, duduk sandar, duduk sembang, panggil bila duduk panggil-panggil dia relax je kan. Buat lambat-lambat. Kemudian barulah mereka bertakbiratul ihram.
Maka, kata pengarang, jika takbiratul ihram mereka terkemudian, maksudnya selepas daripada rokok imam. Imam dah habis rokok dah, baru dia takbiratul ihram. Maka tiadalah solat Jumaat untuk mereka dan juga untuk imam. Dia kata, kalau andai kata imam tadi dah takbiratul ihram kan, jemaah tak cukup 40 orang. Cukup 40 orang. Yang ada mungkin baris depan aja. 10 orang je takbiratul ihram. Lagi 30 relax santai je. Kita pedajai imam ni, dia kata pedajai imam. 10 orang ni okey dah takbiratul ihram dah kan. Tapi 30 lagi tak ada. Atau pada 20 aja. Lagi 20 tak takbiratul ihram. Yang mana 20 tu takbiratul ihram bila imam dah iktidal, dia tak dapat rakaat itu. Tak nampak? Isu tak dapat rakaat itu. Itu yang dia katakan, jika takbiratul ihram mereka terkemudian daripada rokok imam, habis rokok dah iktidal, maka tiadalah solat Jumaat untuk mereka yang 10 orang ni tadi ataupun 20 orang tadi, untuk mereka tak ada, dan juga imam pun cancel, tak ada dah, terbatal lah, maksudnya kan. Sebab dia kena rakaat pertama tu, takbiratul ihram yang dapat rakaat tu kena cukup 40 orang. Okay. Jika takbiratul ihram jika takbiratul ihram mereka tidak terkemudian daripada rukuk imam, maka ada beberapa perkara ni. Dia kata yang pertama, Al-Qaffal rahimahullah berkata solat Jumaat itu sah. Maksudnya cukuplah 40 orang sebelum imam daripada rokok tu, dapat rokok dengan imam. Walaupun mungkin lewat, duduk lepak, tapi bila imam rokok, Allahu Akbar kan. Dia tunggu imam rokok, habis baca surah dah. Imam rokok, Allahu Akbar, dapat dia rokok dengan imam. Dia kata, okay. Yang pertama dia kata, Al-Qaffal rahimahullah berkata, solat Jumaat itu sah. Yang pertama. Yang kedua, Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini rahimahullah berkata, disyaratkan bahawa sengkang, ni dia ada istilah senggang lah waktu tu kan, sengkang antara takbiratul ihram imam dengan takbiratul ihram para makmum itu tidak panjang. Tu, ni pendapat yang kedua. Tadi yang pertama dia kata, Qafal dia kata janji dapat rokok dengan imam, okey, selesai 40 orang. Yang kedua pula dia kata kena tengok juga, bukan boleh terima terus, ada benda lain nak dinilai. Rakaat pertama tiba-tiba imam, dia dengar, dia relax, jemaah dia kata imam ni memang baca panjang ni, kata kita dah tahu ini imam ni memang baca panjang. Dia tak ihram, tengok Abu Walad Dhalin ni mula Yasin, kan aku dah cakap dia baca panjang, kita relax tu. Dia nak habis nanti kun fayakun kan, baru kita takbiratul ihram kan. Kan aku dah tahu dah imam ni jadi baca panjang, surah Yasin ni baca kan, kita kata. Maka Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini rahimahullah berkata, disyaratkan bahawa senggang antara takbiratul ihram imam dengan takbiratul ihram para makmum itu tak panjang. Dia kena, maksudnya kena dekat, tak boleh dia dah nak rokok baru dia masuk, nak cukupkan 40 orang tadilah kan. Kalau dah ada 40 orang tak apalah, tapi nak yang ada 40 orang tu tak boleh sengkang lama, maksudnya kena ada dan waktu imam takbiratul ihram cukup. Lepas itu maksudnya masa dia baca Fatihah tu dah ada lah dah 40 orang. Jangan ada sengkang yang lama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Al-Imam Haramain pula berkata, kata Imam Al-Haramain, dia kata, syaratnya ialah mereka sempat membaca surah Al-Fatihah. Jika syarat ini terhasil, maka senggang tersebut tidaklah memudaratkan. Al-Ghazali mensahihkan kaul ini. Okay. Tadi Qafal dia kata janji dapat rokok dengan imam, tapi tak. Mari Syekh Muhammad Juwaini dia kata senggang tu kena tengok juga, jangan lama sangat. Kemudian datang pula Imam Haramain. Ini semua imam-imam besar ni dalam mazhab Syafi'i. Imam Haramain dia kata tak boleh cakap senggang jangan itu je, tak boleh. Kita kena ambil kira apa perkiraan senggang tu. Maka dia kata perkiraannya ialah mereka sempat membaca surah Al-Fatihah dalam rakaat yang pertama. Jika dia sempat dapat baca Fatihah, maka sengkang tersebut okey.
dia baca surah Yasin juga. Surah Yasin, dah hujung tu, tinggal muka surat akhir tu, baru dia takbiratul ihram. Kan? Sempat dah baca Fatihah kan? It's okay. Yang ni sempat baca Fatihah. Okay. Gitu. Dan ini juga Al-Imam Al-Ghazali dia mensahihkan kaul ini yang lebih tepat ya. Okay. Itu yang pertama, bentuk yang pertama yang dikatakan kaul yang paling sahih tadi kena cukup 40 orang. Kemudian cukup 40 orang pula tahu dia bahas. Masuk cepat, masuk lewat, sempat takbir, tak sempat takbir kan. Okey. Okey, kita pergi kepada kaul yang kedua. Dia kata. Kaul yang kedua apa tadi? Dalam musannif punya kata-kata dia kata jika tinggal 2 orang. Jika tinggal 2 orang makmum bersama dengan imam. Hendaklah imam menyempurnakan solat Jumaat. Jika tidak, solat Jumaat itu batal. Dia kata. Jika tinggal 2 orang makmum bersama dengan imam, jadi 3 orang. Hendaklah imam menyempurnakan solat Jumaat. Jika tidak, solat Jumaat itu batal. So imam tu disempurna. Ini kaul yang kedua. Yang pertama tu kaul yang sahih kan. Ini pendapat yang kedua. Tinggal 3 orang, sempurnakan juga. Ini kaul yang kedua. Okey. Kemudian yang ketiga, jika tinggal seorang makmum bersama dengan imam, kita kata tinggal 2 orang tadi, imam dengan Bilal, solat Jumaat itu tidak batal. Dia kata, umum gitu kan. Dia kata, solat Jumaat itu tidak batal. Okay. Macam mana bentuk dia kata. Okay. Ketiga-tiga kaul ini dinaskan oleh Imam Syafi'i. Sama ada yang 40 orang, sama ada yang 3 orang, sama ada yang 2 orang. Dia kata, tiga-tiga pendapat ini disebut, dinaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Dia kata, dua kaul pertama dinaskan dalam kaul jadid. Maksudnya Al-Imam Syafi'i dia ada kaul qadim, dia ada kaul jadid. Kaul qadim dia masa dekat Baghdad, kan? Kaul jadid dia masa dia dekat Mesir, kan? Okey. Dua kaul pertama dinaskan dalam kaul jadid. Dua yang pertama ni yang Imam Syafi'i sebut dalam dekat Mesir. Manakala kaul terakhir pula dinaskan dalam kaul yang qadim. Masa Al-Imam Syafi'i berada dekat Baghdad, kat Iraq sana kan. Itu kaul dia yang qadim dia. Adakah pada 2 orang atau seorang makmum tersebut disyaratkan sifat kesempurnaan yang diambil kira dalam solat Jumaat? Tengok, dia mula datang persoalan. Persoalan apa? Kaul yang kedua dan ketiga ni tadi. Yang jenis 3 orang dengan 2 orang ni macam mana cerita sebenarnya? Baru kita bahas satu-satu. Dia kata, bagaimana dia kata? Adakah pada 2 orang atau seorang makmum, 2 orang makmum ataupun seorang makmum tersebut disyaratkan sifat sempurna, kesempurnaan yang diambil kira dalam solat Jumaat? Tu kita nak bahas itu. Okey, dia kata. Dalam persoalan ini terdapat ada 2 wajah yang diceritakan oleh pengarang Al-Hawi, iaitu Imam Al-Mawardi. So bila membahaskan seorang makmum, 2 orang makmum ni, so ada cerita daripada pengarang Al-Hawi, iaitu Imam Al-Mawardi rahimahullah. Dibawakan cerita bentuk begini, bagaimana dia kata. Okey, dia kata, wajah yang paling sahih, wajah paling sahih bukan wajah muka. Bila sebut wajah ni bukan muka lah, kita belajar wajah ni maksud dia bentuk. Bentuk yang paling sahih antara 2 wajah ini, sifat tersebut disyaratkan kerana ia solat Jumaat. Maksudnya sifat kesempurnaan salat itu dia disyaratkan. Ada syarat kerana ia merupakan solat Jumaat. Sifat tersebut tidak disyaratkan sehingga jika tinggal bersama imam itu 2 orang kanak-kanak, hamba, perempuan atau orang musafir, atau tinggal bersamanya seorang kanak-kanak, hamba atau perempuan. Jika kita berpada dengan hanya seorang makmum, maka ia sudah memadai dan semua mereka menyempurnakan solat Jumaat.
Kerana kaul ini berpada dengan nama solat Jumaat ataupun solat jemaah. Dia kata, solat Jumaat ataupun solat jemaah. Bila katakan solat jemaah, seorang pun pada, dua orang pun berpada. Ini kaul yang ni. Kaul yang dua dengan ketiga nanti. Dia ambil spek mengatakan solat Jumaat itu adalah solat jemaah. Berjemaah. Selagi nama jemaah, it's okay. Gitu. Nama tersebut pula terhasil dengan makmum tersebut. Yang mana solat Jumaat ataupun dia katakan solat Jumaah tu terhasil apabila ada seorang pun hasil. Kan? Kalau dia dua orang lagi lah, tiga orang pada. Maksudnya bila ada dua orang je dia terhasil dah jemaah. Jemaah apa tu dia kata Jumaat kan ni. Nama solat Jumaat ataupun solat berjemaah itu dia kata. Kemudian Imam Haramain berkata, kaul yang zahir, yakni yang jelas dan kuat hujahnya ialah sifat kesempurnaan tersebut disyaratkan. Sifat sempurnanya solat Jumaat itu dia menjadi satu syarat dalam solat Jumaat. Dia beliau juga berkata, kata Imam Al-Haramain, pengarang kitab At-Taqrib, ada satu kitab pula, kitab At-Taqrib juga membincangkan tentang solat Jumaat ni, berpendapat bahawa boleh jadi sifat tersebut tidak disyaratkan. Seterusnya beliau berkata pendapat ini tidak benar dan tidak boleh diambil kira. Sang ni dibahas tentang syarat jemaah tu, nak kata Jumaat dengan jemaah tu dia kena 40 orang ataupun bila jemaah tu 2 orang dah cukup, 3 orang dah cukup. So ada pendapat kaul yang kedua tak, dia kata selagi ada 2 orang ke seorang jemaah cukup dah sebab nama dia berjemaah, kan? Dia tak kira sampai 40. Tapi adalah Imam Haramain tak, dia kena kira juga 40 orang sebab syarat kesempurnaan tu tadi. Dia kata. Okey. Okey, itu yang kedua. Kemudian yang itu yang ketiga. Kemudian yang keempat pula, kaul yang dikeluarkan oleh Al-Muzani daripada kata-kata Al-Imam Asy-Syafi'i, solat Jumaat itu tidak batal sekalipun imam tinggal keseorangan. Maksudnya yang keempat ni tadi, kalau imam tu tinggal keseorangan pun tak batal. Sebab dia ambil kira kalau imam tu batal, maka jemaah dia akan mufarakah. Solat seorang-seorang pun dia sempurnakan dua rakaat. Tapi kalau imam tu tinggal seorang, semua keluar, maka dia dah niat sebagai imam. Dia tak terikat dengan makmum. Maka dia pun 2 rakaat juga. Tak perlu dia jadi zuhur. Ini juga kata Al-Muzani merupakan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu Okey. Kemudian yang kelima, yang terakhir ni. Jika mereka beredar pada rakaat pertama, maka solat Jumaat itu batal. Jika mereka beredar selepas rakaat pertama, maka solat Jumaat itu tidak batal. Ini yang dikatakan, jika mereka beredar pada rakaat pertama, dia tak ambil pun dapat 1 rakaat tu, maka solat Jumaat itu jadi batal. Okey. Kemudian jika mereka beredar selepas rakaat pertama, rakaat kedua baru dia keluar, maka solat Jumaat itu tidak batal. Bahkan imam boleh menyempurnakan seorang diri. Begitu juga orang yang bersama dengan imam. Jika ada makmum yang tinggal bersamanya walaupun tak cukup. Inilah hukum persoalan jika para makmum beredar semasa solat Jumaat didirikan. Okey, nampak tak dia punya rangka? Dia tadi ada kaul yang pertama, kaul yang sahih. Ini yang kita peganglah, standard. Dia kena cukup 40 orang. Itu kaul yang pertama kau pegang. Itu standard. Mana-mana kita akan pegang kaul itu. Tapi jika berlaku kurang, keluar tengah solat, kan, rakaat pertama ke rakaat kedua ke, kan, dia mula dah timbul perbahasan. Mari pendapat kaul-kaul. Sebagaimana kita PKP lah. Sembahyang Jumaat kena 40 orang. Tiba-tiba sembahyang Jumaat kena 4 orang katakan. Ada 5 orang kan jadi pelik benda tu kan. Dia dah ambil pandangan pengalik, boleh tak solat Jumaat? Kan? Pandangan-pandangan. Begitu juga dalam konteks ini. Kita katakan 40 orang asas dia. Tetapi bila berlaku keluar, baru kita boleh tengok ada tak pandangan-pandangan yang lain yang kata yang boleh. Dia boleh tadi. Sampai peringkat 2 orang juga. Kaul Imam Syafi'i juga. Tak adalah boleh kita kalut. Kau tengok, habis semua batal kan.
Tiba-tiba je kita tak berhenti, tak faham, jadi kita tak reti nak ambil yang mana. Maka ada pandangan-pandangan lain boleh diambil, dipertimbangkan. Itu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i dia tak masuk mazhab yang lain lagi. Okay. Kemudian dia masuk tajuk pensyaratan 40 ahli Jumaat mendengar khutbah. Ni syarat 40 orang tu didengar khutbah, kan? Bukan dia datang dia tidur, kan? Dia tak dengar khutbah. Dah jemaah tak ramai. Ada dalam 40-45 orang. 45 orang, tiba-tiba 20 orang tidur je, kan? Tengok, ini nak bahaskan pula. Syarat 40 orang tu kena dengar khutbah, kan? Dengar pada mula ke, dengar separuh ke, tak dengar rukun habis, dengar rukun semua. Kita bahaskan tajuk ni. InsyaAllah kita akan ambil pada kuliah yang akan datang. Saya pun batuk-batuk ni, nak cakap panjang-panjang ni. Tak apa, sedap sikit. Okay. Kat masuk waktu dah kan. Kita berdoa sikit. Auzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la man yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma برحمتك ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.